Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat yang mulia 8 hari bulan 11 2024 bersamaan dengan 6 Jumadil Ula 1446, kita dapat meneruskan bicara kita dalam buku Islam adalah Cara Hidup. Nama kita ni Islam adalah Cara Hidup. Salah satu daripada sudut yang dibincangkan, bukan semua sudut, iaitulah tentang kesederhanaan ataupun dia panggil wasati, dan juga tentang perdamaian, al-islah, tidak mahu berkelahi sama-sama kita umat Islam. Maknanya kita lebih menekankan tentang konsep akhlak dan adab. Dalam siri yang lepas kita bincang tajuk tentang berkasih sayang sesama Ahlus Sunnah, jangan berkelahi, perli memerli, tenyih menenyih kata orang, semata-mata ikut hawa nafsu, bukan ikut akal ataupun ikut peraturan. Sambungan kita pada siri ini muka surat 239. Muka surat kita 239. Tengok dalam kitab kita ni, Kitab Islam adalah Cara Hidup. Tajuk dia metod wasati dalam berinteraksi dengan turas dan sedikit pengalaman Al-Faqir ilallah Abu Anas dalam kerja dakwah di Malaysia. Nah, tengok kita ni. Cerita dia, suatu persidangan yang agak besar dilakukan di Kuala Lumpur. Nama dia Convention Fiqh Ummah, K-Fiqh 2012. Telah berjaya diadakan pada 18 dan 19 Februari 2012 di Dewan Merdeka PWTC Kuala Lumpur, yang dihadiri oleh ribuan penuntut ilmu daripada pelbagai lapisan masyarakat dan latar belakang. Ada profesional, ada orang pelajar, ada orang kaya, ada orang miskin. Yang pentingnya pencinta ilmu hadir. Pencinta ilmu hadir. Penyertaan luar biasa ini menunjukkan mereka ingin meraih ilmu secara langsung daripada asatizah, ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah, yang mana sebelum ini mereka hanya berguru melalui TV, YouTube, laman web, blog. Masa tu masyhur, website dengan blog ni masa tu masyhur. TikTok ni belum hari lagi. Facebook sudah ada, dan juga lain-lain medium dakwah ataupun media semasa yang ada. Sepanjang 2 hari KFIK berlangsung, para peserta bukan sahaja dapat mendengar ceramah atau pembentangan daripada para asatizah, bahkan berpeluang beramah mesra dengan mereka, di samping dapat bertanyakan beberapa persoalan dan permasalahan yang timbul serta berinteraksi dengan lebih dekat lagi.
Ya orang kenal dah ni. Penceramah-penceramah ni sudah dikenali melalui media elektronik. Dia panggil, kalau bahasa lo ni dia panggil celebrity TV lah. Ada orang ni ceramah dalam TV. Dia panggil tanyalah ustaz, al-kuliah, berapa dia forum, macam-macam ada. Dan ustaz-ustaz sendiri ni dia ada platform dia sendiri. Ada blog, ada website, ada apa. Itu cerita dia. Jadi sukalah orang boleh jumpa dengan ustaz ni. Bergambar ke tak sudut cerita. Kalau gambar zaman filem pusing dulu. Dia ke budak-budak dengan gambar filem Kodak. Prank pusing. Dah. Tak ada. Ni generasi digital dah ni. Filem tak pernah padam. Telefon je hang. Dah. Masa tu orang beli filem ni apa? Dia pakai Kodak prank pusing. Habis 30 minit ke habis. Kalau salah ambil gambar rugi lah. Gitulah. Cetusan idea macam nak keluarnya kafe. Cerita ni. Sejarah. Tahun kafe dianjurkan hasil daripada keputusan yang dibuat berdasarkan beberapa kali pertemuan liqa sekumpulan asatizah. Ustaz-ustaz ni, kalau kata asatizah ni dia masuk ustaz, pendakwah. Gitulah dia punya uruf penggunaan. Sejak 26 Mei 2011 yang lalu. Dia melekat 10 tahun lebih dah, 14 tahun dah. Hasil pertemuan dan perbincangan yang berlangsung menjurus kepada kaedah untuk memperkenalkan satu kefahaman ilmu-ilmu Islam berteraskan disiplin yang sederhana pada penghayatannya. Dia panggil al-wasatiyah, dan jitu pada prinsipnya berdasarkan kepada kitab dan sunnah. Jadi ustaz-ustaz yang berkumpul ni semuanya pencinta ilmu yang mengaji di luar negara atau dalam negara, tapi kita punya metod berpegang kepada Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan antara pasangan ini dicetuskan oleh Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Kalau tengok dalam blog masa tu, zaman muda-muda tahun awal 2000 ni, dia panggil Uzar. Dia lah yang telah mendapat nasihat tausiah semasa menghadiri satu majlis ilmu di Qatar, di Doha, Qatar. Majlis tersebut menyarankan pendekatan wasati dalam dakwah ini dikembangkan oleh para peserta di negara masing-masing. Caranya adalah dengan mengumpulkan para ustaz untuk mengadakan perbincangan, muzakarah, bertukar-tukar idea dan saling menasihati antara dasar al-wasatiyah, kesederhanaan yang bertepatan dengan Al-Quran dengan sunnah. Jadi alhamdulillah waktu satu program di Kota Baru, program keuangan. Selepas program, Uzar jumpa dengan Abu Anas Al-Faqih ilallah, menyatakan hasrat dia untuk kumpul 20 orang ustaz pendakwah untuk kerja ni, program al-wasati dalam dakwahnya. Jadi alhamdulillah ana sokong penubuhan tersebut. Jadi bila dia balik ke Kuala Lumpur, maka dapatlah dikumpulkan beberapa nama-nama ustaz pendakwah pada masa tu yang masyhur. Yang masyhur masa tu kuat masuk TV, masuk radio IKIM, iaitulah Ustaz Dr. Zahazan, Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri. 20 orang semua. Boleh tengok dalam senarai, 20 orang pendakwah. Jadi alhamdulillah kita telah berkumpul. Setiap kali ana pergi ke Kuala Lumpur ada program, termasuklah kita slot untuk liqa para asatizah ni untuk berbincang. Jadi alhamdulillah oleh kerana satu ledakan dakwah lah, orang tengok 20 orang ustaz berkumpul, yang hasil daripada pengajian ada mari daripada negara Arab Timur Tengah, ada mari daripada
Morocco, ada mari daripada Jordan, mari daripada Malaysia, ada macam-macam. Jadi boleh kumpul sekali, boleh muzakarah. Kita kata comel benar lah tu. Alhamdulillah. Jadi persetujuan dalam pertemuan kedua ini telah meletakkan dua objektif dan landasan. Yang pertama, manfaat sesama ilmuwan. Pertemuan sesama para ustaz yang diadakan dari semasa ke semasa akan dijadikan medan tazkirah, teguran dan nasihat bersama. Mana ada isu, kita bincang. Nasihat dan tazkirah yang diberi ini sekaligus dapat membuka satu ruang dalam kalangan ustaz untuk muhasabah dan menyampaikan teguran yang membina. Yang disukalah. Contohnya ustaz ni bercakap di publik, dalam TV ke, dalam radio ke, kita rasa ada benda yang perlu diperbaiki, boleh kita bincang dalam tu. Dalam grup kita tu boleh kecek. Alhamdulillah. Jadi di antara aktiviti yang kita lakukan pada masa itu. Yang kedua, manfaat luaran. Tidak dapat dielakkan lagi, hampir semua ustaz berasa bimbang apabila mendapat timbunan persoalan daripada sekecil-kecil perkara sehingga perkara yang besar daripada masyarakat melalui email, Facebook, SMS dan surat yang diterima juga begitu banyak sehingga melangkaui kemampuan para ustaz sebagai manusia biasa bersifat individu keseorangan untuk memberikan respon dan jawapan. Bahkan sebelum jawapan, komentar, ulasan dan pendirian diberikan, perlu diperuntukkan waktu untuk mengkaji, pengamatan dan diskusi bersama. Di antara isu yang anda ingat kita keluarkan, isu dipanggil bedah batin. Ini ada orang ngaku dipanggil bedah batin ni, dia belah dengan tangan dia, serak, dah ada. Betul ke lagu tu? Kalau betul bedah batin ni jadi sungguh, kita tutuplah IJN tu, wig dia ya, bagi jantung tu. Jadi itu di antara pendirian yang kita nasihatkan. Termasuk juga kebetulan masa tu nak pilihan raya, kita nasihatkan juga supaya dilakukan secara adil, telus, jangan nipu, usaha-usaha yang baik yang terjun ke medan masyarakat. Kita kata alhamdulillah, ada lagi lah beberapa isu yang dibangkitkan. Maka timbullah persidangan dia panggil KFIC, Convention FIC, KFIC 1 ni, dan intipatinya berkat kerjasama antara syarikat Telaga Biru, Sunia Berhad, iloveislam.com dan JAKIM. Convention ini dapat diadakan di mana besar-besaran 3,000 peserta di PWTC masa itu. KFIC berobjektif menyampaikan dan membantu masyarakat dari segenap latar belakang untuk mendapat kefahaman yang baik terhadap pelbagai aspek ilmu Islam dari sudut konsep wasatiyah walaupun secara umum. Biasanya gitulah. Resolusi KFIC menyatakan antaranya, resolusi ini mana keputusan lepas pada kita bersih dari hari itu, gapo kita nak keluar kepada masyarakat, itu dipanggil resolusi. Konsep wasati yang dimaksudkan secara umumnya ialah untuk suatu metod kepahaman ilmu dan pengalaman beragama yang paling adil bersandalkan Quran dan Sunnah serta menepati situasi semasa tertentu. Manhaj atau metod wasati amat perlu disokong oleh umat Islam bagi memastikan kejituan kepahaman dalam usaha mendalami ilmu Islam selain dapat mengurangkan perselisihan dalam kalangan ulama dan umat Islam. Seterusnya, ia turut dapat merapatkan ukhuwah serta menanamkan kasih sayang sama Muslim. Asas wasati ini dipetik daripada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, adil dan pilihan. Wasat dengan mana adil dan pilihan, al-mukhtar, agar kamu menjadi saksi ke atas perbuatan manusia
dan agar Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi banyaklah ketah-ketah kerja yang dibentang ke macam-macam. Ada orang bentang dari sudut fiqh semasa, ada yang bentang dari sudut politik Islam, ada yang bentang dari sudut keuangan, ada yang bentang dari sudut kesihatan. Sebab 20 orang ustaz ni ada belaka bidang-bidang pengajian masing-masing. Kita kata alhamdulillah, ana rasa sangat seronok dengan tertubuhnya pertubuhan asatizah ni. Akhir sekali tulis itu, pertubuhan dikenal dengan nama mursyid. Mursyid, MURSHID, mursyid. Mursyid ni dia panggil multaqa asatizah. Multaqa asatizah dan pendakwah, ringkasan dia mursyid. Mursyid sekarang ni masih ada lagi, masih wujud lagi. Selepas daripada Dr. Zaharuddin, mari pula Ustaz Abdullah Bukhari menjadi presiden, dan Ustaz Ahmad Usni selaku setiausaha. Kemudian mari yang terbaru ni Dr. Nizamuddin pula jadi presiden. Ni hak muda-muda lah. Kita pun tak apa terlibat dah, sebab kita sudah tua. Jadi baik, tajuk yang ana bentang pada hari itu bersama dengan Ustaz Fawaz. Ustaz Fawaz ni anak kepada almarhum Ustaz Fadil, Datuk Fadil Muhammad Nur. Masyhur lah kalau kata Ustaz Fadil Nur ni, salah seorang daripada ikon dakwah dan politik Islam di Malaysia yang masyhur. Jadi Fawaz bergabung dengan Fawaz lah. Jadi yang bentangnya Abu Anas. Fawaz suruh kita cakap. Dalam konvensi ini slot yang telah diamanahkan untuk ana bersama Ustaz Fawaz dan Ustaz Fawaz Datuk Fadil Nur, tajuk dia manhaj berinteraksi dengan turas. Turas ni makna khazanah Islam yang silam. Kita kena ingatlah, kita nak jadi turas ni, kita beratus tahun lepas baru turas. Zaman kita ini tak kira mana, tak kata tahu pun, asalkan kita jawi kat ni turas. Pengajian turas, kita kena betul juga istilah tu. Pengajian turas ni makna khazanah ulama silam. Macam peninggalan imam-imam yang besar, peninggalan imam yang pertengahan, Imam Ghazali, Imam Nawawi contohnya, itu dia panggil turas. Kalau kita baru nulis buku ni patut rakyat turas dah, tak jadi. Tak masuk dalam kaedah keturasian tu, tak jadi. Kita kena betul lah. Ni ada orang tulis pengajian kitab turas, mengaji kitab baru, kitab jawi baru 2, 30, 40, 50 tahun baru, kita kata tak turas lagi tu. Ini turas ni kitab hak lama tu. Baik, apakah metod wasati dalam interaksi dengan kitab turas? Manhaj yang diambil daripada pendekatan wasati dalam turas, turas. Kesederhanaan dalam khazanah Islam silam ialah pengetahuan atau sederhana antara mereka yang tenggelam dalam suasana lampau, duduk khusyuk, syok ya, kata Fawaz, syok dengan cerita-cerita lama ya, dan tidak menyedari perkembangan terkini. Tak tahu isu semasa. Lah ni orang main jarum cocok belah perut orang main-main ya. Dengan mereka yang melupakan sejarah, ada juga kumpulan lupa sejarah, seolah-olah mahu memadamkan terus pengajaran lampau. Orang zaman dulu tak pakar. Jangan. Kita kena gabungkan di antara dua pengajian, lama dengan baru. Selain itu, ia juga melibatkan antara golongan yang terlalu memuja turas, seolah-olah kitab turas ni macam wahyu yang diturunkan, dengan golongan yang memandang rendah, seolah-olah sesuatu yang tidak bernilai. Alah, kitab lama, kitab jawi. Jadi kita kata jangan. Ana waktu nak memperkenalkan salah satu daripada kitab turas Melayu, kitab Muniatul Musalli. Kita nak bawa baca kitab ni semacam baca di masjid dalam radio IKIM. Masa tu IKIM hebat. Jadi ngarah dia tanya, apa faedah masa kitab lagu ni? Ni orang lo ni baca John ni, kita duk main berdaut petani dalam radio. Kita kata tak apalah. Cuba tuan bagi keizinan, tengok beberapa siri. Jadi ke tak jadi? Jadi alhamdulillah, bila kita mula bersiaran
Anak ingat anak hari Senin masa tu. Pakcik-pakcik yang pergi masjid ni bawa kitab. Tak atas kereta. Sebab radio tu lepas Isya. Ada yang berhenti tepi jalan tengok. Dobik. Sehinggalah anak bertemu dengan Syekh kita di Kuala Lumpur. Datuk Wan Muhammad contohnya. Bekas pengarah KP Jakim. Dia kata, bagus cara pendekatan. Tan Sri Syekh Ismail, mantan Imam Besar Negara pada masa tu, dia dengar radio dan dia minta pegawai dia Ustaz Ihsan, masa tu pegawai dakwah, sekarang jadi Imam Besar, hubungi anak supaya kita baca balik kitab ni di Masjid Negara. Jadi kita kata Alhamdulillah, itu pendekatan yang baik mengetengahkan turah Melayu ni kepada masyarakat. Alhamdulillah, nikmat yang begitu baik. Ya, jadi kita buat pendekatan kitab lama tapi huraian dia biar kena dengan semasa, tak lari daripada alam realiti semasa. Kita kata Alhamdulillah. Turas, tengok ni, ada definisi turas. Turas bermaksud khazanah, karya ulama silam atau hasil pemikiran Muslim pada zaman lalu. Berapa kata orang mungkin selepas 100 tahun ke jadi turas. Kalau baru-baru ni tidak turas lagi tu. Jelasnya pendekatan yang betul sebagaimana kata ulama, memelihara perkara lama yang baik dan mengambil perkara baru yang bermanfaat. Jadi hak baru, hak manfaat kita ambil. Hak lama yang ada faedah kita ambil. Jangan kata hak lama tak ada faedah. Hak baru je berfaedah, tak juga. Itu kaedah dia buat. Para ulama telah menggariskan beberapa prinsip asas ketika berinteraksi dengan turas. Syekh Dr. Yusuf rahimahullahu ta'ala menyebut prinsip-prinsip penting dan wajib dipenuhi ketika berinteraksi dengan turas agar setiap orang mampu mengambil faedah yang baik daripadanya. Di antara kaedahnya yang pertama, melihat sanad dalam bentuk pengetahuan tentang sanad. Sama ada ia sahih atau tidak. Mana kita nak pasti kitab ni, orang kata pengarang dia sekian. Jadi kita kena cek, kaji. Di antara kitab yang pelik yang kita baru yang khatam di masjid ni, Tuhfatul Raghibin. Ingat tak? Hak mengaji lepas asar tu. Anak khatam sekali, anak khatam sekali. Dua. Jadi Abu dan Anas. 2 kali khatam sini. Jadi orang duduk siasat. Dia tulis kan? Tak ada nama pengarang. Ada orang kata Syekh Arsyad Banjari. Ada orang kata, jadi itu dipanggil. Mana kalau kita nak sebuahkan kitab kepada seorang, kita kena tahqiq dulu dari sudut kesahihan buku tu kepada tuan dia. Ni banyak ni buku-buku dinisbah kepada orang tak sahih. Di antara kitab ini pertikaikan, ada setengah ustaz buat mengajar di masjid, kitab Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibni Abbas. Kitab ni ulama pengkaji mempertikaikan nisbah tafsir ni kepada Ibnu Abbas. Sebab dia kata riwayat-riwayat dia melalui jalur yang tidak kuat. Itu macam-macam lah perbahasan. Hari ni orang duk bahas pula tentang kitab nisbah kepada kitab Akidah Imam Syafi'i contohnya. Sanad tu sanad ni bahas tak mudah cari. Dan kadang-kadang satu kitab orang pertikaian ni tapi tak pertikaian ni. Contohnya kitab Al-Ibanah. Ibanah ni ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang disandar kepada dia mazhab Asy'ariyah tu. Dia tulis kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Jadi ada orang pertikai. Tapi dalam kitab lain ada kitab ni Maqalatul Islamiyyin contohnya, Ar-Risalah ila Ahli Saghar, perkataan yang sama ada. Maka di situlah para pentahqiq dia cuba untuk merapatkan balik bahawa benar kitab ini nisbah kepada pengarang dia. Ini betul. Tengok kitab. Bukan semua kata-kata ini nisbahkan kepada golongan salaf, orang terdahulu sahih. Tak juga. Kadang-kadang orang masukkan dia. Kaedah yang kedua, mempunyai hak untuk membuat penilaian terhadap turas, kerana turas bukan kitab maksum. Ini kita boleh tahu kitab ni, cerita dia ni pelik. Berdasarkan pada kajian ilmiah tidak sahih. Ini kita bagi tahu ya. Kita bukan menghina pengarang, tapi kita bagi tahu bahawa hadis yang dia bawa ini tidak sahih. Tak salah. Masing-masing lengkap melengkapi. Yang ketiga, kewajipan untuk berlaku adil dan seimbang dalam membuat kritikan dan penilaian. Kita kritik cara ilmiah.
Bukan cerca peribadi penulis, tapi kritik secara ilmiah. Banyak kan kitab baru kita khatam, Thimarul Jannah. Pasal tak? Banyak hadis-hadis yang kita baca, sahih tak sahih? Tak sahih. Jadi kita kata, Tuan Syekh menukilkan daripada orang lain, jadi kita tolong takhrikkan hadis itu. Alhamdulillah. Itu dia panggil lengkap melengkapi, bukannya hina menghina, tidak. Yang keempat, penilaian tidak boleh membawa kepada perbuatan mencela pengarangnya. Kita hanya nak melengkapkan turas yang siada. Alhamdulillah. Itu di antara kaedah. Kemudian contoh, ana ambil satu contoh di dalam pembentangan ini. Contoh adab ulama terdahulu dengan kitab sebelumnya. Dia panggil kitab turas. Sebuah kitab yang masyhur, nama dia kitab Ihya Ulumuddin. Tanda ni pelajar. Ihya Ulumuddin ditulis Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ghazali ni lahir pada 450, dia mati 505 Hijri. Mana dia duduk di kurun yang kelima, awal kurun yang keenam. Para ulama telah membuat penilaian dan ulasan yang sangat membina terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Dengan molek ni, jangan pula kata, duduk hina Ghazali pula dah. No. Inilah orang panggil pendekatan wasati. Seorang tokoh, Ibnul Jauzi dia mari lepas pada Ghazali. Dia kata apa? Dia kata, ulasan dia kepada kitab Ihya. Wahai penuntut yang benar lagi teguh keazamannya, aku merasakan kamu telah bertekad untuk menghindari urusan dunia yang melekakan. Mesti dah. Nah, kita nak betul hidup kita ni. Kamu telah berazam untuk menumpukan perhatian kepada akhirat. Hal ini disebabkan kamu sendiri menyedari pergaulan sesama manusia akan mencetuskan kerosakan, manakala memandang ringan terhadap aspek muhasabah diri merupakan punca kecuaian. Sedap kata-kata dia tu. Manakala kita duduk tupu ke dunia, kita akan binasa. Kita tak boleh cuai daripada muhasabah diri kita. Betul ke tak betul? Amalan aku banyak ke sikit, itu penting sangat. Dengan demikian, kamu perlu mencari kitab bagi menjadi teman sewaktu kamu bersendirian. Oleh itu sudah pasti kamu akan mengambil kitab Ihya Ulumuddin yang kamu anggap begitu unik dan bernilai sekali. Namun begitu, tengok, dia puji kitab, kemudian dia kritik. Kamu sepatutnya mengetahui, ini kata Ibnul Jauzi, bukan kata Abu Anas. Kamu sepatutnya mengetahui dalam kitab itu terdapat beberapa kecacatan yang hanya dapat dikesan oleh para ulama. Antaranya terdapat hadis yang batil, hadis palsu, maudhu' dan mauquf, disandarkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mauquf maknanya kata-kata sahabat, tapi jadi hadis. Tetapi dinyatakan sebagai hadis marfu', Nabi sada, itu tak boleh lah. Kalau kata-kata Ibnu Mas'ud, cakaplah qala Ibnu Mas'ud, kenapa kita nak kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, ni kata Ibnu Jauzi ni, Al-Ghazali hanya mengambil semua hadis yang sampai kepadanya, bukannya rekaan yang diada-adakan sendiri. Bukan dia reka hadis palsu. Dia jumpa dalam kitab Qutul Qulub, dia pindah ke dalam kitab dia. Itu je. Kita tidak seharusnya beramal dengan hadis yang palsu dan terpedaya dengan kata yang direka-reka. Bagi mengambil manfaat daripada kitab ini, Ibnul Jauzi telah mengambil satu pendekatan dengan berkata, saya akan menulis sebuah kitab meringkaskan kitab Ihya yang murni daripada kecacatannya tanpa mengurangkan faedah-faedahnya. Dalam penulisan ini saya hanya akan berlandaskan hadis-hadis yang sahih dan masyhur serta pendapat yang baik. Saya akan membuang apa yang sepatutnya dibuang dan menambah apa yang sepatutnya ditambah. Jadi Ibnu Jauzi tulis kitab dia ni, nama dia Minhajul Qasidin. Minhaj Al-Qasidin. Dia ringkas daripada Ihya Ulumuddin. Dia kata dia nak ambil sahih saja. Itu pada asalnya. Tapi kadang-kadang dia pun ada juga tersalah ambil yang dhaif.
Demikianlah manhaj yang telah diambil oleh Ibnu Jauzi untuk memperoleh manfaat daripada kitab yang besar ini. Beliau tidak sama sekali mencerca dan mengata Imam Ghazali, bahkan beliau mencari alasan untuk keuzuran yang berlaku. Lantas beliau coba membetulkannya semula secara ikhlas tanpa merendah dan memandang enteng terhadap kelemahan tersebut. Jadi nak jaga hak Nabi itu kena lebih besar daripada jaga Ghazali. Kemudian lahirlah kitab Minhaj Al-Qasidin, iaitu ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin. Besar sikitlah kitab. Tindakan ini jauh berbeza daripada tindakan sebahagian masyarakat kita hari ini yang sengaja mencari-cari dan membesar-besarkan kesilapan atau kelemahan orang lain. Duk besar orang lemah. Gagal faham lah, gagal tu gagal ni. Dia sendiri pun tak faham juga. Mereka bukannya cuba mencari keuzuran atas kelemahan tersebut, lebih teruk lagi mereka tidak mengakui kebaikan dan manfaat lain yang lebih besar daripadanya. Lupa habis segala kebaikan. Kemudian datang pula Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ahmad bin Abdurrahman As-Salihi, meninggal pada tahun 689, yang telah merengkaskan sekali lagi dengan memperkenalkan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Dengar ni, Ibnu Jauzi tulis Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah tulis Mukhtasar, ringkasan kepada Minhaj Al-Qasidin. Mari seorang yang semasa dengan kita, Al-Qasimi rahimahullah, dia ringkaskan lagi, nama dia Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin kita dah baca di sini. Kalau tak silap Anas, lebih daripada 150 kuliah di masjid kita ni dari awal sampai ke akhir. Alhamdulillah. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin kita sudah khatam, baca di Kuala Lumpur, khatam di Masjid Qawi di rumah. Jadi dua kitab ni khatam belakang. Yang anak tak sanggup khatam, Ihya Ulumuddin. Yang Arab pun 4 jilid. Nak bila nak khatam? Wallahu alam. Jadi kita tak baca kitab tu, kita baca ringkasan. Jadi setakat ni kita dah baca 2 ringkasan. Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada rakaman, ada lengkap. Dan Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin, ringkasan daripada Ihya Ulumuddin yang direngkas oleh Imam Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ini khatam lengkap di masjid kita ni, ada dalam YouTube. Kita kata alhamdulillah. Pada jemaah sekalian, doakan sebagai Abu Anas istiqamah dengan membaca kitab-kitab turas ini kepada masyarakat supaya faedahnya lewat luas. Kalau kita ada orang boleh rujuk, kalau kita tak ada pun menjadi rujukan, insya-Allah. Baiklah. Kemudian datang Imam Najmuddin Ibnu Qudamah, tadi secara Al-Hafiz, mari pula Al-Hafiz Imam Zainuddin Abdurrahman bin Al-Husain Al-Iraqi. Dengar ni, kalau anak sebut kata Iraqi kan, dalam menilai hadis, ni lah orangnya. Al-Iraqi ni mati pada tahun 806. Pula telah mengambil pendekatan dengan meneliti satu persatu hadis yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddin. Al-Iraqi tulis nama kitab dia pelik. Tengok ni. Kitab nama dia Mughni Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi takhriji ma fi al-Ihya min al-akhbar. Sedap kan? Al-Mughni an Hamlil Asfar. Maknanya satu kitab yang kecil ni terkaya kamu untuk nak pikul kitab yang besar. Fi takhriji ma fil Ihya min al-akhbar. Diambil tatabuk. Contohnya Ghazali sebut hadis ni, ad-dunya ra'su kulli khati'atin. Dia akan nilaikan hadis ni riwayat siapa. Kalau tak ada riwayat, dia kata la, tak ada riwayat, la aslalahu, ataupun hadis ni rawi dia sekian. Itu khija Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Kita ini mengumpulkan sebahagian besar hadis Ihya, lalu menyatakan komentar dan jenis-jenis hadis yang sama ada sahih, dhaif, palsu, tiada sumber, la aslalahu dan sebagainya. Sebelum Al-Iraqi, Al-Syekh As-Subki
seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, mati pada 771, juga telah mengumpulkan hadis tersebut. Dia panggil hadis-hadis yang tak ada asal dalam kitab Ihya. Dimuatkan dalam karyanya yang berjudul Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Besar, ada 10 jilid kita. Semua ada di perpustakaan kita ni. Pelajar kena naik tengok. Dalam kitab ini As-Subki menyatakan terdapat hadis-hadis dalam Ihya yang tidak mempunyai sanad. Dia kumpul hadis la aslalahu, tak ada sanad. Dia cari, dia tulis dia tak jumpa. Tapi tak semestinya Subki tak jumpa, zaman lain ni tak jumpa dak. Masa tu tak ada maktabah syamilah, tak ada lagi. Jadi kitab pun tak terkumpul semua. Jadi zaman kita ini alhamdulillah lebih mudah untuk dapat keputusan. Begitu juga dengan Az-Zabidi yang mati pada tahun 1205 dalam kitabnya Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin. Dia syarah kepada kitab Ihya tadi. Dia tulis dalam tu hadis ni sahih atau tak sahih, dia nyatakan. Kemudian datang pula seorang Syekh Muhammad Amin As-Suwaidi dari Iraq, Al-Baghdadi, mati pada tahun 1246, yang mengumpul hadis-hadis yang tiada sumber dalam kitabnya Al-I'tibar fi Hamlil Asfar. Kitab ni ada di perpustakaan kita, alhamdulillah. Demikianlah betapa indahnya adab para ulama ini. Mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Ada ulama yang meringkahkan kitab, manakala ulama hadis pula mengambil peranan menjelaskan hadis yang ada. Begitulah seterusnya. Mari manusia zaman dulu ni kerah pedar, hasad dengki. Nah, ana tegur ya, ana kata dalam khutbah ni ada hadis yang tidak sahih. Hadis palsu. Dia buat repot secara rasmi bertulis. Ana baru dapat surat. Salinnya repot separuh surat tu dapat. Dia kata apa? Abu Anas telah menghina institusi agama. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Di mana adab, di mana amanah ilmiah? Kalau kita tak sampaikan apa yang kita belajar, yang kita tahu, kita pula jadi syaitan bisu. Bila belajar, orang kata kita dituduh sebagai menghina institusi. Kita kata no. Saya menafikan sekerah-kerahnya kita menghina mana-mana institusi di negeri kita, di negara kita kan. Tak. Kita hanya nyatakan apa yang kita jumpa. Sepatutnya itulah dia dipanggil lengkap melengkapi. Kenyataan apa berkaitan dengan penghinaan, kata dengan betul. Minta tolong pihak berkuasa supaya perbetulkan, itu je yang kita minta. Kenapa pula pergi repot kata kita hina? Masya Allah, Tabarakallah. Inilah dia panggil Allahu Akbar. Ini macam-macam cerita. Baiklah, kita akhiri perbincangan yang kata-kata Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, mati pada 748. Imam Az-Zahabi ni, dia ada kitab besar. Tulis, kitab dia nama dia Siyar A'lam An-Nubala. Biografi tokoh-tokoh yang hebat-hebat dalam dunia ni. Besar, 30 jilid. Kita tengok dalam perpustakaan Siyar A'lamun Nubala. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi Imam Az-Zahabi seorang tokoh yang pengkaji. Dia juga dalam bidang hadis dan dalam banyak bidang-bidang lain. Apa dia kata tentang Imam Al-Ghazali rahimahullah? Semoga Allah merahmati Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di mana lagi kita akan dapati seorang tokoh seumpamanya yang memiliki ketinggian ilmu dan pelbagai kelebihan lain. Namun perlu diingatkan juga bahawa keistimewaannya ini tidak bererti beliau terpelihara daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Mana-mana manusia atas dunia ni, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, semua perkataan orang boleh ambil, boleh tolak, kecuali perkataan Nabi SAW yang sahih. Kalau orang sandar ke Nabi, ada palsu tak payah ambil juga, kan? Itu dia panggil benar. Allahu Akbar. Bayangkanlah, dengan ini kata-kata Zahabi sudah tamat. Setiap orang pasti ada kelebihan dan kelemahannya, lalu setiap mereka mesti diletakkan pada tempatnya yang sesuai. Penutup, bayangkanlah betapa harmoninya suasana jika manhaj berinteraksi dengan turas ini diamalkan dalam kehidupan kita hari ini. Setiap orang pasti ada kelebihan dan kelemahan masing-masing, lalu setiap mereka mesti diletakkan pada tempatnya yang sesuai.
kita ambillah kebaikan yang terdapat padanya dan tinggalkan keburukan yang ada serta menyatakannya dengan penuh adab dan akhlak. Sebab itulah waktu ana mengajar kitab Jawi, bila kita bagi tahu sanad hadis, ini ada masalah gini-gini, ada orang mengamuk. Dia kata kita telah menghina ulama-ulama Islam, ulama tanah Jawi. Kita kata hasya wa kala. Tujuan kita nyata tadi untuk melengkapkan kitab ni. Ini ada buku-buku yang dibaca oleh pemuda-pemuda, dia panggil pemuda usrah ni, baca buku. Beberapa buah buku menjadi rujukan mereka. Maza ya'ni intima'il Islam. Apa nama? Afatun ala tariq. Apa lagi dia? Al-Mutasaqitun contohnya. Qawaribun Najah. Ini menjadi buku usrah. Bila anak dulu baca, kita takhrik satu-satu hadis, banyaklah hadis-hadis yang tidak sahih. Jadi maknanya kita telah membantu masyarakat, bukan menghina. Jadi pelajar-pelajar kena ingat, tak ada niat kita nak hina ulama, kita niat kitanya nak melengkapkan kitab mereka sebagaimana kita sebut tadi. Ihya Ulumuddin. Ibnu Jauzi ringkaskan. Al-Tajuddin kumpul hadis-hadis yang tidak ada asal. Al-Iraqi kumpul semua hadis. Jadi kita kata alhamdulillah, itu semua nikmat yang Allah Taala anugerahkan bila kitab kita dipeluli. Kitab yang ada nota-nota yang saya tulis ni masih terbuka untuk dikritik, dibetulkan, sebab memang banyak salah. Kita pun tahu. Setiap kali kita baca jumpa salah. Setiap kali kita baca jumpa salah. Betul lah. Sebab itulah kalau kita tulis ni, kata orang bila kita menulis seolah-olah otak kita ni duduk atas neraca timbangan. Orang perhati tengok, salah ni. Orang ni komen, orang ni kritik, orang ni puji. Kita kena terima lah. Kalau tidak, jangan jadi penulis, jadi penoreh. Nah, jadi penoreh kita tak ada orang nak komen, kecuali tak ada orang. Bunuh habis mata kita orang. Lain. Jadi bila kita menulis ni, mana kita telah letak otak kita untuk dinilai. Kitab ni. Jadi orang tahu, watak kita orang tahu, perjalanan hidup kita ada, fikrah kita orang tahu. Nak gimana dia ni? Alhamdulillah. Semalam saya pergi sebuah pejabat, ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang penulis. Nanti mari orang kemudian syarah pada kitab tu pula, komen. Kita kata tak apalah, masing-masing ada pandangan, kita baca belakalah. Alhamdulillah. Tamaklah kita manhaj wasati dalam apa? Dalam berinteraksi dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kata alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita break setakat itu dulu. Kita akan sambung siri yang akan datang, memahami fitnah. Na'udzubillah. Fitnah ni apa dia pula? Kita akan baca dalam siri yang akan datang. Makna fitnah tu banyak. Dalam fitnah dalam Quran, fitnah dalam macam-macam fitnah ada. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.